punya conduction. Apa dia? Neural control. Ha? Neural control. Neural control, satu lagi? Cardiac output. Okay, ingat 5 mekanism. Kita ada heart rate, kita ada cardiac cycle, kita ada stroke volume, neural control dan juga cardiac output. Okay, ni blood circulation. Blood circulation kalau you tengok, high pressure yang ni Madam dah explain kot sebelum ni, masa last week kot. High pressure di sebelah kanan, sebelah kiri low pressure dekat kalau dari jantung ke paru-paru. Kalau jantung ke paru-paru, high pressure di bahagian pulmonary artery. High pressure, kenapa dia high pressure? Artery, you kena tengok artery sifat dia tadi thick wall, tebal. Bila tebal jadi pressure yang diperlukan sangat tinggi untuk pump darah. Okay, kalau yang sini you tengok nama dia tadi vein, pulmonary vein, dari paru-paru ke jantung. Vein, dinding dia nipis, sebab tu kita letak dia low pressure. Dinding nipis, laluan dia lagi besar, so dia low pressure. Okay, sama macam ni, dari badan ke dalam jantung dia melalui vena cava ataupun vein lagi kan. Vein, dinding dia nipis, sebab tu dia low pressure. Okay, yang ni aorta, nama lain dia ialah artery systemic. Systemic artery, dinding tebal, sebab tu dia high pressure. Ingat tu, itu je dia punya tips. Kalau dinding tebal, high pressure. Dinding nipis, dia low pressure. Okay, based on diagram slide 48, yang sebelah tadi tu, draw a diagram to differentiate the systemic circulation and pulmonary circulation of the heart. Differentiate the following each part. Identify the part of heart involved. Identify the flow of the blood throughout the involved. Okay, yang ini buat macam biasa, you buat aktiviti ni nanti submit dekat dalam group. Boleh? Yang ni Madam tak nak lah pressure kan. Nanti sekejap lagi ada yang stress pula. Tweet macam-macam pula kan. So Madam bagi sehingga hari Khamis sebelum 3.30 boleh share aktiviti ni dekat dalam grup WhatsApp. Clear? Clear. Okay, sebab pukul 11 kan tak ada kelas kan, boleh lah ambil masa tu untuk you flashback balik. Pukul 11 kita orang ada quiz. Oh, quiz apa? Quiz matematik. Matematik dengan siapa? Sehasnul. Nanti lepas quiz ke lepas relax tu, take your time. Nanti siapkan ni, lepas tu boleh submit. Okay, so yang ni kita proceed dengan special blood circulation. Kita pergi terus ke blood composition and properties. Kandungan darah. Okay, yang ni Madam rasa semua orang dah tahu kot. Mungkin tak tahu spesifik tapi pernah dengar. Darah kita ada plasma, ada Buffy-coat and erythrocyte. Erythrocyte ni nama saintifik dia lah ataupun chemical name dia. Kalau bahasa Melayu dia sel darah merah, red blood cell. Okay. Blood ni ialah connective tissue. Blood juga sebagai connective tissue walaupun you nampak dia adalah liquid. Blood juga dikenali sebagai connective tissue. Consist cell and fragment form element. Dia terdiri daripada cell fragment. Okay, yang tu yang you tengok dekat gambar sebelah ni ada warna kuning, warna putih dan warna merah. Blood is only liquid tissue dalam badan manusia. Hanya blood sahaja liquid tissue. Yang lain yang you tengok semuanya tissue macam dekat masa. Okay, yang lain tu lebih kurang masa tissue lah. The total blood volume dalam badan manusia adalah di antara 4 hingga 5 liter bagi perempuan. 5 hingga 6 liter bagi lelaki. Sebab tu kalau you tengok tadi calculation of cardiac output 5040 mil kan. Itu dah menghampiri kepada jumlah darah dalam badan manusia. Banyak. It account for approximately 8% of the total body weight. So kalau you dapat berat badan you ialah macam contoh berat badan Madam Berat badan Madam 50 kg. 8% daripada 50 kg, yang itu ialah berat darah kita.
So tak adalah gemuk kata 80% tu semua berat darah. Kalau orang tanya berat berapa, oh you sebut je lah berat darah you berapa. Cakap serius lah itulah berat darah, bukan berat badan. Okay, blood is slightly heavier, okay, and 5 times more viscous than water. Blood ni lagi berat daripada air. It's slightly alkaline, darah kita menghampiri sifat-sifat alkali dengan normal pH range dia di antara 7.35 to 7.45. So ni kena ingat lah, yang ini kita punya properties of blood, you kena ingat. Property of blood ni dia 8% dari berat badan manusia, dia lebih viscous daripada water, slightly heavier lah, lagi berat, dan juga slightly alkaline. Dan hanya satu-satunya tisu liquid dalam badan manusia. Okay, anemia. Semua orang pernah dengar perkataan anemia, tapi you tak tahu apa tu anemia. So anemia ni dia characterized by decreased number of red blood cell. Anemia ni dia kekurangan sel darah merah, result in reduced hematocrit value. Condition that have more red blood cell than normal, called polycythemia. Kalau you punya darah merah lebih daripada normal, kita panggil polycythemia. Kalau kurang, kita panggil anemia. Okay, beza kalau you kurang darah merah dengan you kurang darah putih, sangat beza. Erythrocyte refer to red blood cell, leukocyte refer to white blood cell. Okay, function of blood sama. Kalau you tengok tadi, kalau kita tengok dekat jantung tadi kan, blood vessel function dia sebagai transportation. Again, yang ni dia cakap function of blood, darah juga sebagai transportation. Darah juga sebagai regulation dan juga protection. Ni function dia lah. Kalau transportation, kenapa kita kata darah tertransport? Sebab darah ni tadi dia ialah sel tisu kan, liquid. Tisu badan manusia yang berbentuk liquid, dia bawa apa? Dia bawa gas dan nutrien dalam darah tu. So darah ni pula bergerak melalui blood vessel. Still transportation to transportation. So darah ni dia transport carbon dioxide and nitrogenous waste from the tissue to the lung and kidney. Okay, ingat tadi Madam kata kita punya waste, semua toksin yang dalam badan kita buang melalui peluh dan air kencing. So dekat mana berlaku proses tu? Dekat kulit dan juga buah pinggang. Sebab tu dia kata dia transport karbon dan juga nitrogenous waste daripada tisu ke paru-paru dan juga daripada buah pinggang. Darah juga membawa hormon. It carry hormon yang kita belajar dalam chapter 3 kan. Hormon dia ada kat pineal gland, dia ada kat pancreas, stomach, intestine. So yang membawa darah ni ke destination tersebut ialah yang membawa hormon ke destination ialah darah. So function darah yang kedua ialah regulation. Regulation sebab apa? Dia boleh regulate body temperature. Kehadiran darah dalam badan dia boleh membantu kita untuk menghasilkan suhu badan by removing heat from active areas such as skeletal muscle, transporting into other region or skin where it can be displayed. It always significant to fluid and electrolyte balance. Jadi darah ni bergerak dari satu tempat ke satu tempat, boleh menyebabkan perubahan suhu. Sebab tu regulate-nya blood temperature. It function in pH regulation. Selain daripada tu, dia function juga dalam pH regulation through the action of buffer in the blood. Okay, selain pada tu, kita dah tahu dah blood ni tadi transportation. Yang kedua dia regulate. Dia regulate apa? Regulate body temperature dan pH regulation. Selain last sekali function darah ialah protection. Kenapa kita cakap darah tu fungsi lain dia ialah untuk protect. You boleh tengok pada contoh yang paling simple. Kalau luka, darah you akan sentiasa mengalir ke ataupun dia akan ada sampai 1 atau 2 second, 3 second, 2 atau 3 minit darah tu akan stop. Kalau you luka, tangan you, kita bagi contoh kulit you terluka sikit je berdarah. Darah you akan sentiasa mengalir ke akan berhenti juga? Okay. Kenapa darah tu berhenti? Sebab darah ni dia ada satu lagi kandungan dia iaitu platelet. Dia membantu darah untuk membeku. Pembekuan darah juga disebabkan membantu kita untuk protect badan dari kehilangan darah terlalu banyak. Itu sebab kita kata
fungsi dia yang ketiga as protection. It's clotting mechanism to prevent fluid loss through hemorrhage when blood vessels are damaged. Okay, juga darah juga antibody in the plasma. Dalam darah ada antibody. Dia membantu kita untuk protect against disease. So kalau you pernah dengar sekarang COVID-19, bagi patient yang ada COVID-19, dia akan di quarantine selama 14 hari. Kenapa? Sebab dia nak pastikan antibody tu tadi dia boleh react kepada virus tersebut. Okay, dia akan react sehingga kepada hari yang ke-14 antibody tersebut dia dah immune, dia dah kenal pasti, dia dah recognize oh this is a delta variant. So apa antibody tu akan buat? Dia akan protect kita punya sistem body system. Tapi sebab tu you kena tahu dalam dalam COVID-19 kita ada stage 1 until stage 5. Stage 2, stage 3, stage 4. Stage 2 dan 3 consider boleh okey lagi disebabkan antibody manusia masih lagi mampu untuk recognize dan generate their own antibody to against the disease. Tapi kalau dah sampai stage 4 to stage 5, maksudnya badan you dah tak boleh nak cope lagi, dah tak boleh nak recognize, dah too slow, antibody you tak boleh react. Sebab tu berlakunya you perlu direhatkan. Sebab tu kalau you perasan, oh kenapa patient tu di-intubate. Tengok majalah 3 kan, patient intubate besok dia dah meninggal. Tu sebab dah ni kan. Dia intubate sebab kita nak relaxkan patient supaya tidak berlaku any other reaction between the antibody dengan the virus. So bila relax, so tak jadilah apa-apa. Tapi somehow ada juga bila dia dah relax, dah tidur, rezeki nyawanya tak panjang, Allah pun cabut meninggal. Itu contoh untuk COVID-19. So this one is composition of blood. Okay, you tengok tadi ada kuning, putih, merah. Kuning atas tu kita panggil plasma. Dalam plasma ada serum and fibrin. So basically ni kalau you tengok perempuan barang-barang kosmetik kena tengok lah. Dia selalu letak serum. Serum tu ada certain dia ambil daripada ekstrak daripada tumbuh-tumbuhan, ada certain ambil daripada benda hidup atau haiwan. Yang ni dia orang ambil daripada situ lah, kena tengok betul-betul dia punya ingredient. So ni plasma. Plasma ni liquid portion. Dia 90% air. Itu plasma. Remaining portion consist more than 100 different organic and inorganic solid dissolved in the water. Dalam kandungan plasma, dia ada plasma protein, inorganic iron seperti natrium, kalsium, kalium, magnesium, kalsium, HCO3, HbO4 dan sebagainya. So ini you boleh tengok sendiri ya. Major class plasma protein. Yang ni kalau you belajar dalam program laboratory, dia ada satu mesin yang boleh kita detect apa kandungan, berapa kandungan albumin, globulin, fibrinogen, yang tu kita boleh detect. Itu untuk pelajar-pelajar program makmal dia akan belajar lah tu. Yang ni kita dah belajar type of blood cell. Okay, blood cell. Ni Madam cakap tadi, dalam blood cell ada apa? Kita ada erythrocyte iaitu RBC. RBC stand for red blood cell. Kita ada leukocyte, WBC. Sebab tu kalau you dengar, oh patient ni sakit apa? Leukemia. Kenapa leukemia? Dia terlebih darah putih. Itu kita panggil leukocyte kan. Leukocyte stand for white blood cell. Sebab tu wujudnya perkataan disease leukemia. Dan kita ada thrombocyte, platelet. Thrombocyte ni kena ingatlah kalau kita sometimes soalan akan tanya based on this one je, erythrocyte, leukocyte dengan thrombocyte. Jarang kita nak guna RBC, WBC dengan platelet. So ini ialah RBC, erythrocyte, hemoglobin, function of hemoglobin. The primary function of erythrocyte, okay. Function untuk erythrocyte tadi to transport oxygen and carbon dioxide. Dia direct kepada hemoglobin. Siapa ada yang perokok tegar ke depan Madam ni? Ada yang merokok tak? Serius lah. Bagus. Alhamdulillah. Tak ada. COVID-19 suka kalau dia dah menyerang perokok tegar, chances untuk you pulih tu lambat sikit lah.
Okay, about 20% of cigarette smoker hemoglobin is non-functional for transportation oxygen because it's bound to carbon monoxide from the cigarette smoke. Sebab tu kita, kalau you buat statistik, you boleh pergi ambil cases lah COVID-19 punya orang-orang yang dah meninggal, mangsa-mangsa ni, you boleh discriminate kan berapa ramai yang cigarette smoker ni. Okay, ni function of erythrocyte. Ni you boleh baca sendirilah. Dan cuba jawab soalan tutorial. Hari tu Madam dah bagi tutorial kan? Boleh jawab ke semuanya? Tak semua. Nombor 9. Nombor 9. Soalan dia apa? Nombor 9. Beginning with the heart, identify the structure through which a drop of blood will pass during a single passage to the systemic circulation. You arrow to indicate the direction of flow. Oh, yang ni you lukis je gambar jantung. Okay. Macam mana darah tu masuk? Start daripada tadi. Masuk dekat right atrium, pergi ke right ventricle, dan keluar pergi paru-paru. Lepas tu masuk semula ke dalam left atrium, pergi ke left ventricle, lepas tu pergi ke seluruh badan. You buat flow tu je nombor 9. Oh, sebab ini sama dengan nombor 15 lah. Lukis juga benda yang sama. Sama ni, soalan sama ni. Soalan sama. Dia tukar lain. Dia pulmonary circulation. Yang atas systemic circulation. Okay, kalau systemic circulation maksudnya dia yang melalui aorta saja. Kalau pulmonary circulation, yang ke mana? Okay, sekarang ni okay, dia punya tips dia satu je. You kena recognize mana satu systemic, mana satu pulmonary. Kalau dia kata systemic, maksudnya you buat yang bahagian sebelah kiri sahaja. Kalau pulmonary, kau tak silap dia sebelah kanan. Tengok balik gambar. Okay, next. Destruction of erythrocyte. Darah merah kita boleh hidup selama 120 hari sahaja. Lepas tu dia buat apa madam? Lepas tu dia akan dissolve in water dan hasil darah baru setiap hari. Okay, ni leukocyte. Type of leukocyte kita ada granulocyte, agranulocyte, neutrophil, eosinophil and basophil. Thrombocyte. Okay, type ABO blood group yang ni. Okay, kalau erythrocyte dia menggunakan antigen A. Kalau untuk darah B dia menggunakan antigen B, darah AB antigen A dan B. Yang ini salah satu. Yang ni madam nasihatkan semua orang ambil tahulah untuk ABO blood group. Okay, kita tengok ECG. Ni device, you dah kenal jantung, you dah tahu function jantung, you dah tahu mekanisme lain yang support kepada conduction of jantung. Okay, you juga tahu tentang kandungan jantung tu sendiri, ada darah, apa kandungan darah, ada erythrocyte, leukocyte dengan thrombocyte. So now, apa mesin yang boleh kita detect electrical activity dekat jantung tu? So mesin dia ialah electrocardiogram. Yang ini graf yang madam cakap tadi tu, untuk satu cycle mesti ada graf PQRST. Ni graf. Kalau orang sakit you pernah tengok kat TV kan, dia letak lah macam-macam ni ni kita panggil electrode, dia letak dekat you punya chest untuk detect signal. Dapat signal ni secara normal ataupun okey, yang ini kita panggil graf PQRS tadi, maksudnya jantung you sihat. So a recording of electrical activity dekat jantung tadi tu, itulah kita panggil electrocardiogram. Activity record kita panggil gram. Result dia nanti kita panggil graph. Ni graph dia. PQRST. Ini ialah bentuk graf jantung yang normal. Yang ni graf yang dihasilkan oleh jantung normal. Okay, P-wave is small upward, tiba-tiba dia naik sikit. Yang ni sewaktu berlaku, kalau you perasan SA node you trigger, ada impuls, dia ternaik sikit. Dia trigger. Then the vibration, so dia akan pump darah
Dia tolak darah pergi left ventricle kan. Right ventricle. So dia akan, bila adanya proses pumping, tekanan akan jadi lebih tinggi. Bila tinggi, graf you akan naik lah. Okay, yang ini boleh dikatakan secara simple, madam akan explain. Setiap kali berlakunya contraction, graf you akan naik tinggi. Bila dia nak relax balik, graf you akan dapat mendatar semula. Tapi jantung you tak akan relax, yang dia tak akan ada relax yang terus berhenti. Tak, kalau jantung you terus berhenti, maksudnya you dah mati dah. Okay, jantung you akan vibration. Sebab tu graf you tak akan dapat straight line. You masih akan nampak curve. Maksudnya jantung you dia vibrate, dia dalam proses daripada contract nak relax, dia tak akan flatten. Dia masih lagi bergerak. Cuma dia tidak ada high pressure. Okay. P wave small upward, deflection produce depolarization of atrial. Depolarization ingat tak? Kita belajar chapter tu waktu action potential. Okay, depolarization. Dia cuba trigger high pressure. Okay, tengok ni. Auricular systole. Ni, systole. Darah dari atrium masuk ke ventricle. Dia cuba kan high pressure. So, ventricular systole ni yang dekat tinggi. R wave. R wave ni apabila darah dari ventricle dipump ke paru-paru dan ke seluruh badan, masa itulah you akan nampak graf tu naik paling tinggi. Okay. Then bila dia dah pump, dia akan relax semula. Bila dalam tempoh relax, dia tak boleh terus relax, sebab tu you akan nampak undershoot sikit bawah ni, lepas tu baru pergi ke graf T sebelum dia relax seterusnya. Store, diastole, rest. Okay. Term ni kena ingat kalau P, kita panggil ni P wave. Tengok gambar raja graf sebelah. Normal heartbeat, you akan nampak graf ni normal saja. Peak to peak sama besar. Kalau dia fast heartbeat, you akan nampak graf dia. Okay, tengok ni sela kotak dia ada 4. Yang bawah ni tinggal 3 ataupun 2 kotak. So lajulah jantung you. Yang ni sewaktu kita boleh measure kalau you lepas lari atau dalam keadaan cemas. Fight or flight. Ingat systematic atau dalam CNS tu. Graf you macam ni. Kalau slow sangat, daripada nak contract ke relax, dia take time yang lama juga. So tu you akan nampak graf ni slow. Kalau irregular, dia tak menentu, kejap laju, kejap perlahan. So you boleh detect dekat gambar rajah lah. Ini biasanya yang doktor dia cuba tengok kedudukan ataupun condition of your heart based on this graph ataupun based on ECG, electrocardiogram. Doktor akan check jantung you okey ke tak menggunakan mesin ECG. Ingat tu. Ni mesin dia. Comel je. Nanti lab kita untuk lab ada ECG. Nanti kita akan buat. Okay. Probe placement macam biasa. Dia akan letak point-point yang boleh measure jantung you. Jantung kan dekat tengah kan. Jadi kita kena ingat ECG dia nak measure electrical activity. Jadi dia letak dekat point yang mana boleh detect electrical activity of the heart. So kita ada right arm, left arm, right leg, left leg. C ni ialah chest. Kalau you datang nanti you tengok kita punya chest, dia letaknya dekat sini. V1, V2, V3, V4, V5, V6 di kawasan jantung you di area ventricle sehingga bawa kepada paru-paru sebelah sikit. Okay, ECG boleh digunakan untuk diagnose arrhythmia ataupun rhythm, rentak jantung you, electrolyte disturbance, boleh detect heart block and conduction problem, ischemia infarction ataupun structural heart problem. So yang ni boleh ingat. Non-invasive blood pressure seterusnya, yang ni kita akan sambung next week. Tak banyak pun, yang ni lebih kepada mesin-mesin yang terlibat. Dah habis dah? Okay, madam explain sekali mas je. Okay, untuk jantung ada 3 jenis mesin yang terlibat. Yang pertama ada ECG.
ECG yang kita tengok tadi untuk check electrical activity of your heart, sama ada normal ke tak normal, jantung tu pump laju ke tak. Okay, dia ada graf PQRST. Selain daripada tu, dengan jantung juga kita boleh check blood pressure, tekanan darah. Yang ini you boleh refer balik function blood vessel dengan blood tadi, kan? Fungsi dia selain daripada menjadi transport, dia juga dia regulate blood pressure. Sebab tu kita boleh juga measure tekanan darah dalam manusia yang melibatkan jantung dengan cara dia buat clamp. Yang ni you pernah buat kan? Kalau lagi diagnose je demam ke apa, doktor akan tengok tekanan darah you berapa. Tekanan darah yang normal ialah 120/80. Okey. Ni normal ni. Yang ni kena tengok. Kalau you pergi tengok diastole, systole. Yang ni kita dah guna dah istilah ni tadi. Systolic pressure, diastolic pressure. Systole sewaktu dia tengah contract. Diastolic sewaktu dia tengah relax. Okay, kalau you dapat systolic 90/60, jadi you ialah berada dalam range tekanan darah rendah. Kalau you dapat 120/80, macam dekat mesin bawah ni, so tekanan darah you normal. Kalau you dapat 140/90, consider sebagai pre-hypertension. Kalau you lebih daripada 140 tapi di bawah 160, bawah 100, tu kita panggil hypertension stage 1. Tapi kalau you dah atas lagi, kita panggil hypertension stage 2. Apa yang berlaku bila you dah start pre-hypertension, tolong jumpa doktor. So doktor akan bagi you ubat untuk turunkan tekanan darah. Okay, yang ni ialah mesin yang kedua. Selain daripada tu, kita juga boleh menggunakan pulse oximeter untuk mengenal pasti jumlah oksigen yang ada dalam badan kita. Sebab apa? Sebab darah dalam jantung ada darah, dalam darah ada gas. Gas tu ialah oksigen. Oksigen ialah gas yang paling penting untuk manusia. So kita kena tahu berapa jumlah oksigen. Untuk manusia normal, kandungan oksigen mestilah berjumlah sebanyak 95% ke atas. Kalau you dapat bawah 95, maksudnya kandungan oksigen tu tak cukup lah. Tak cakap lah you mati, tapi ada something lah yang kita kena buat diagnose selepas itu. Okay? Pernah tengok mesin ni kan? Selalu kalau you pergi klinik, mesti you akan jumpa blood pressure tadi, NIBP, dan you akan jumpa ni, pulse oximeter. Alright. So itu saja. Thank you. Boleh faham ke tak? Boleh, simple. Ada 3 mesin. Apa mesin dia? NIBP. Okay, NIBP tu ialah non-invasive blood pressure. Maksud apa? Non-invasive tu ialah luaran yang tidak memberikan sakit kepada pasien. There is no puncture, tak ada jarum, tak ada apa. Okay, itu maksudnya non-invasive. Secara surface sahaja. Kita nak check you punya blood pressure tetapi surface. Kita tak perlu nak menyakitkan pesakit. Itu maksudnya non-invasive. So thank you Hanan. So at least dia dah tahu ada 3 mesin. Madam harap orang lain pun boleh kenal 3 mesin ni. Mesin ECG dia produce apa? Kalau ECG, kita nak check jantung you kan, sama ada okey ke tak. Jadi doktor refer apa? Doktor refer? Tak tahu ke?
Kalau ECG, doktor refer electrical Graph. Refer graph. Graph apa? Apa labeling untuk graph tu? Nice, PQRST. So untuk graph P ke Q tu, waktu tu tengah buat apa jantung? PQ tu darah baru memasuki jantung dekat right dengan left atrium. Dia nak pump ke left dia nak pump ke right and left ventricle pula. Itu PQ. So bila dah pergi ke RST yang tinggi tu, graf yang tinggi QRS Graf yang tinggi tu maksudnya darah dari jantung daripada ventricle nak pump ke paru-paru dan ke seluruh badan. Sebab tu you nampak graf tu tinggi. Kemudian dia pergi kepada ST, dia nak slow balik dia dalam keadaan relax. Tu darah memasuki semula ke atrium. Okay. Untuk NIBP, bacaan normal untuk patient manusia normal macam kita berapa? Non-invasive blood pressure, tekanan darah normal bagi manusia berapa? $120/80. Okay, good. 120/80. Unit dia millimeter mercury, mmHg. Itu unit dia. Unit of measurement. Alright, kalau untuk pulse oximeter. Pulse oximeter dia nak ukur apa? Kandungan oksigen dalam badan. So, unit of measurement untuk oksigen tersebut ialah apa? Unit SpO2 tu saturation of oxygen maksud dia. Unit dia apa? Kalau blood pressure unit dia tadi mmHg. Kalau electrical activity tadi dia tak ada unit, dia cuma ada graf PQRST. Kalau SpO2 pula unit dia kalau SpO2 unit dia ialah percentage, persen. Kandungan oksigen yang normal untuk manusia ialah berapa persen? So itu yang cuba kena ingat itu ialah related devices. Okay, so itu saja kelas kita untuk hari ini. Tamat sudah chapter 4. Nanti boleh submit lah you punya tutorial untuk activity 2 yang madam bagi tahu tadi tu, submit dalam group WhatsApp. Nanti kita akan go through sama-sama. Okay, so thank you for today. Maaf kalau ada yang tak faham, boleh tanya dalam group. I'm available untuk jawab semua soalan. So see you next week. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam.